boleh dengar insya-Allah. Baik, insya-Allah kita mulakan dengan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini untuk sama-sama kita membina satu majlis ingat memperingati. InsyaAllah kita doa supaya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan barakahnya kepada kita, walaupun mungkin kita ada banyak perkara-perkara yang lemah dalam kehidupan kita, banyak dosa, banyak perkara-perkara yang menjadikan kita hari ini lalai, leka. Malah kadang-kadang dalam hati kita ni banyak juga perkara-perkara yang kita tak puas hati dengan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah, kita rasa macam tak patutlah macam gitu. Kita rasa macam kita nak yang lain kan, Allah bagi yang lain kan. Jadi sinilah kita insya-Allah kita sama-sama nak merasakan bagaimana penting untuk kita berada dalam suasana kita sentiasa redha dengan Allah, sentiasa kita sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab memang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dengan kita gambarkan sebagai kesusahan yang mungkin menyebabkan kita sedih, ataupun kesusahan yang mungkin menyebabkan kita rasa jauh daripada kebaikan. Jadi ada kadang-kadang Allah uji kita dengan kepayahan-kepayahan. Jadi tidak ada satu pun qada dan qadar Allah itu melainkan semuanya itu untuk kebaikan. Jadi saya berada di parking lot salah sebuah tempat dihentian di sini, dan alhamdulillah kereta banyak di depan saya ni. Dapat satu spot yang elok. Orang tak ada kiri kanan tapi kereta banyak masuk ke parking lot ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan semuanya baik insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Saya nak bacakan mulakan dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bagaimana Allah menggambarkan tentang kita ni perlu sentiasa menggabungkan antara ar-raja, yang berharap pada Allah, dan tawakal. Allah menggambarkan dalam suratul Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguh-sungguhnya orang-orang beriman itu ialah orang-orang yang berhijrah. Sesungguhnya orang yang beriman itu dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah, dan mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Jadi kita nak kena sentiasa hidup dalam satu suasana, iaitu yang pertama sekali suasana beriman. Kita nak sentiasa jadikan hidup kita ni sentiasa terikat dengan iman. Dan kemudian selepas itu
dalam suasana hijrah. Kita betulkan sikit. Jadi suasana hijrah. Hijrah ni maknanya kita sentiasa memperbaiki diri kita, meningkatkan diri kita. Dalam keadaan kita secara sedar kita membina satu perasaan untuk sentiasa baiki diri. Islah. Dan kemudian yang ketiga ialah wajahadu fi sabilillah, dan kita sentiasa dalam keadaan berjihad pada jalan Allah. Jadi kalau kita lihat, hanya orang-orang yang beriman melakukan islah, iaitu memperbaiki diri dan berjihad, berjuang. Mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya dia ada satu perasaan dalam hati dia, dalam pemikiran dia, apa pun yang berlaku, an ulaika yarju rahmatullah. Mereka orang yang mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah ni maknanya kan, bahawa apa sahaja yang mereka lakukan tu, sebab bila beriman akan diuji, dan bila dalam keadaan berhijrah akan diuji, bila dalam keadaan berjuang juga akan diuji. Jadi apakah yang menjadikan ujian ketika beriman, ujian ketika berhijrah, dan ujian ketika berjihad? Ialah harapan apa tadi? Rahmat Allah. Mereka berhajatkan kepada rahmat Allah. Jadi maknanya, kalau kita sakit, kita susah, kita dalam keadaan apa sahaja pun, apabila kita berada dalam keadaan kepahian itu, dan kita ingin bersama dengan mereka yang beriman, mereka yang berhijrah dan berjihad, maka apa yang kita hajatkan sebenarnya rahmat Allah. Ini satu yang besar. Jadi rahmat Allah ni, dia ada dua perkara yang ada sifat pada seorang mukmin tu. Ada dua perkara. Yang pertama sekali, dia sentiasa bertawakal pada Allah 100%. Allah bagi dia kekuatan, Allah bagi dia kesihatan, Allah bagi dia nikmat, Allah bagi dia kehilangan, Allah bagi dia ancaman, ketakutan, Allah bagi dia kesakitan, Allah bagi dia kesusahan. Jadi dia sentiasa bertawakal pada Allah. Dia meletakkan pergantungan pada Allah itu nombor satu. Sebab dia yakin setiap yang dibuat, setiap yang berlaku itu, qada dan qadar Allah itu, semua yang berlaku itu, semua itu daripada Allah. Walaupun apa dipanggil, alamak, Allah, saya ni parking tempat orang nak buat makan apa, dipanggil apa ni, van lori yang ada kereta, ada makanan ni. Dia dah mula pasang. Siapa lagi kalau kita keluar. Jadi kita nak lihat kat sini bagaimana keadaan kita yang dalam keadaan beriman, berjuang, berhijrah tadi. Oleh kerana kita hajatkan rahmat Allah, maka kita boleh istiqamah. Kita boleh istiqamah. Inilah orang yang bertawakal kepada Allah. Tawakal maknanya bukan tidak berusaha. Tawakal ni maknanya dia bergantung, harap pada Allah, hati dia menyerah sepenuh pada Allah, bersandar pada Allah, dan kemudian dia berharap kepada ar-raja, berharap kepada rahmat Allah tadi, maka orang inilah yang akan diberikan kekuatan. Jadi maknanya sifat orang beriman mesti sentiasa dalam keadaan bertawakal 100%, hatinya bersandar pada Allah, dan dalam keadaan ar-raja 100%, hatinya berharap pada rahmat Allah. Bila kita berharap pada rahmat Allah, maka di sinilah pertolongan Allah akan datang. Kita bersandar pada dia, bertawakal pada dia, dan kemudian kita memurnikan lagi, kita berharap pada dia saja. Harap pada dia. Contohlah kan, ada orang hari ni kalau di Gaza, diuji dengan bom, diuji dengan kepungan dan macam-macam lah, susah, takut. Tapi apa yang menyebabkan mereka boleh istiqamah tadi? Mereka ada harapan, dan harapan itu pada Allah. Dan bila harapan itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sinilah kita melihat bagaimana keadaan kita ni boleh continue, boleh berterusan di dalam perjuangan tadi, insya-Allah. Jadi ini perkara yang pertama, insya-Allah. Walaupun jadi sebab itulah yang pertama sekali pada petang ni saya nak ajak diri saya dan diri saudara-saudara, tuan-tuan, puan-puan sekalian,
supaya kita ni tidak bersandar dengan amalan kita. Jangan sandar dengan amalan kita. Jangan sandar dengan kekuatan kita. Kita rasa kita punya Jangan bersandar dengan makhluk. Jangan bersandar dengan gaji kita. Rezeki sandar dengan gaji, sandar dengan majikan kita, sandar dengan bos, sandar dengan bisnes kedai kita. Jangan kita letakkan pergantungan kita tu, sandaran kita tu pada makhluk. Jangan. Kalau itu yang ada, kalau kita ada yang itu, bila Allah uji kita, kita akan tewas. Kita akan tewas, tak boleh. Kemudian yang kedua, jangan berharap pada makhluk. Harap pada Allah sahaja, semata-mata pada Allah. Dan mengharap pada Allah itulah merupakan perkara yang penting. Yang penting ini salah satu daripada akidah. Harapan hanya pada Allah. Tapi dengan makhluk macam mana? Dengan makhluk ni kita melaksanakan hubungan hablum minan nas, hubungan dengan manusia, sama manusia. Tapi harapan pada Allah. Kita buat baik dengan dia, kita melaksanakan hak-hak kita dengan dia. Contoh kalau suami isteri saya minta maaf lah, saya nak sentuh sikitlah suami isteri. Sebab suami isteri ni kadang-kadang bila kita dah bersama-sama lama duduk sekali lama, kadang-kadang sampai puluh tahun kita terlupa bahawa sebenarnya pada suami kita tu ada kelebihan. Dan kita pun terlupa pada isteri kita tu pun ada kelebihan. Jadi kalau orang tu ada suami, boleh kerana dah terlalu lama sangat bersama dengan dia terlupa suami itu ada kelebihan. Dan isteri pun ada kelebihan. Ada kelebihan. Jadi bila kita bergaduh ke, berselisih ke, tak sama pandangan ke, tak sepahaman ke, maka kita marah kat dia. Kita rasa macam kitalah yang betul, dia salah. Salah dia banyak, salah kita sikit kan. Jadi pada masa tu kita kena rasa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjodohkan kita dengan suami kita, dengan isteri kita, pasangan kita tu. Dan sebab apa? Mereka tu ada kelebihan. Kelebihan ni kecil macam mana pun kita tak nampak, ada kelebihan. Confirm ada kelebihan. Jadi bila kita tak suka dengan dia tu, benda dia buat tu, kita tengok balik, tentu ada kebaikan. Maka Allah samakan dengan dia. Kecuali lah kalau dia ni memang membawa kita kepada maksiat dan mungkar, memang bawa kita menjauhi Allah, itu lainlah. Macam Fir'aun membawa Asyah kepada kemungkaran, membawa Asyah kepada kemungkaran macam Fir'aun. Ataupun macam Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana isterinya dan anak dia, tak semua anak dia, ada seorang anak dia yang kufur. Macam juga kita lihat kisah-kisah yang lain macam contohnya Yusuf, Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dia punya brother dia punya adik-beradik dia mengkhianati dia, hampir-hampir nak membunuh dia jadi kita lihat ada masa-masanya dan kita akan berhadapan dengan perselisihan, pergaduhan, ataupun tak samalah pandangan, beza. Maka masa tu kita kenangkan Allah bagi jumpa pasangan kita tu. Allah bagi jumpa pasangan kita, dia beriman, dia Islam. Cumanya ada kelemahan di sana sini, kita boleh toleransi. Kenapa? Kerana pasti ada kelebihan. Suami kita pasti ada kelebihan. Isteri kita pun pasti ada kelebihan. Jadi pasangan kita tu pasti ada kelebihan. Jadi bila kita berselisih macam mana pun, jangan sampai kita terlupa dia ada kelebihan. Dan kelebihan dia tu Allah SWT jumpakan dia dengan kita. Maka janganlah sampai kita bergaduh, berselisih faham. Janganlah sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai kita berpisah-pisah. Kalau kita kata kita ni betul macam mana pun. Jadi kadang-kadang ada juga tingkah laku mereka yang kita rasa panas, marah, kita rasa tak bagus sampai nak melapaskan talak, cerai. Aku ceraikan kau, macam itu Jadi kadang-kadang ada. Dari sinilah sabar. Saya nak sampaikan satu kisah berlaku. Bagaimana seorang itu dia nak berkahwin. Kemudian setelah dia nak berkahwin tu, ketika mana nak berkahwin tu, memang dia ikut jalan syarak, jalan yang Allah redha. Dan matlamat pun matlamatnya yang Allah redha syarak.
Kemudian bila ditanya oleh imam ataupun qadi yang nak nikahkan dia tadi, ini perempuan lah, yang perempuan yang sang isteri lah, dia tanya, apakah kamu mahu bersetuju untuk berkahwin dengan si fulan bin si fulan, laki-laki tadilah. Maka dia pun kata, dia tak tahu nak jawab apa, tapi dia kata saya redha. Saya redha. Selalunya orang perempuan diam aja, ataupun dia cakap boleh, setuju ke itu, tapi dia sebut saya redha. Jadi alhamdulillah lah, bila saya redha ni, Allah SWT dengan matlamat yang baik, dengan jalan-jalan perkahwinan yang baik, yang saleh, yang baik, Allah bagilah boleh berjalan di atas jalan dakwah, jalan tarbiyah, jalan jihad, berjuang. Anak-anak pun lahir seorang dalam keadaan baik. Sampailah Allah SWT menguji seseorang itu dengan antara hubungan suami isteri itu dengan satu ujian yang mungkin besar pada si isteri tadi, pada pandangan si isteri tadi. Apa ujiannya? Ujiannya kan sampai satu peringkat, satu keperluan untuk berpoligami. Jadi dia tak setuju sebagainya kan. Mula-mula setuju, tak apa, okey, tak apalah. Lepas tu tak setuju. Habis tak setuju tu akhirnya terkeluar daripada mulut dia kan. Dia nak sebutkan Allah uji kita dengan ikrar kita kan. Dia kata apa? Janganlah kamu uji saya dengan sesuatu yang saya tak boleh terima. Janganlah kamu menguji saya dengan sesuatu yang saya tak boleh terima. Ini kita nak cerita pasal hablum minan nas, dan hubungan antara manusia dengan manusia. Maka yang pertama sekali, bila ujian tu dia nampak datang daripada makhluk, bila ujian tu nampak datang daripada manusia, daripada dajjal ke, daripada ekonomi ke, daripada makhluk, maka kita terlupa yang itu datang daripada Allah, qada dan qadar. Maka Allah uji tadi tu, perkataan tadi tu, saya redha nak kahwin dengan si fulan, suami dia lah, ataupun saya redha nak kahwin dengan si fulana, isteri dia, pasangan dia. Jadi bila Allah uji itu, tiba-tiba kan dia tak redha. Bila berlakulah perkara tersebut, maknanya ikrar tadi itu menyebabkan berlaku sesuatu yang besar. Allah uji dengan lebih besar lagi. Jadi sebab itulah kita pada hari ini, kita nak kena sentiasa letakkan harapan kita pada Allah 100%. Ni hati kita ni pada Allah 100%. Dan kita nak letakkan kan pergantungan kita, sandaran kita, hati kita ni pada Allah juga 100%. Bertawakal kepada Allah 100% ni, hukum ni apa? Wajib. Berharap, ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Hati kita, harapan kita hanya pada Allah. Apa yang kita harap daripada Allah ni? Yang kita harap adalah rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka lah orang-orang yang mengharap kepada rahmat Allah. Mengharap kepada rahmat Allah ni 100% harap rahmat Allah ni. Dan seluruh akidahnya wajib. Kita kena berharap pada Allah saja. Bukanlah maknanya kita tinggalkan pasangan kita, kita tinggalkan bos kita. Tidak. Fizikalnya kita kena hubungkan tali silaturahim antara manusia dengan manusia tadi, kita kena hubungkan semaksimal yang boleh. Tapi harapan jangan letak pada manusia. Ini perkara yang pertama yang saya nak sama-sama membawa pada petang ni sebagai mukadimahnya, supaya apa pun yang berlaku dalam hidup kita ni, qada dan qadar, Allah tetapkan apa pun kesusahan, apa pun ancaman, kita sentiasa melihat ini adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Ini adalah merupakan kehendak Allah, sifat Allah. Ini merupakan iradah, kehendak Allah. Ini merupakan kudrah, kuasa Allah. Jadi kita patah balik pada Allah. Bila kita patah balik Allah, kita pujuk hati kita. Inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua itu daripada Allah. Semua itu akan patah balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan patah balik kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu kita minta, ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan keredaan, dan ya Allah, ganjarkan aku dengan ganjaran yang baik, lebih baik, dan gantikan aku dengan satu yang lebih baik. Ini doa orang yang bertawakal 100%. Kita kena, hal ni kena latih tiap-tiap hari kita tengok. Sebab tu iman kita kena tajdid, kena perbaharui. Jadi orang yang mujaddid ni, orang yang terlibat dengan tajdid ini, kebangkitan, yang kita kata islah dan sebagainya ni, dia mesti sentiasa memperbaharui niat dia, iman dia. Kena baharu tiap-tiap hari. Semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat, semakin sayang pada Allah, semakin yakin dengan Allah. Kan, tiba-tiba kan harta yang dia sayang hilang, ataupun terbakar ke atau sebagainya, kan, dia semakin yakin dengan Allah. Hilang ni sebab Allah Subhanahu Wa Taala izin hilang. Terbakar ni, aksiden ni sebab Allah izin dan aksiden hilang. Maka dia semakin yakin dengan Allah, bukan semakin keluh kesah. Kan, bukan semakin keluh kesah. Kalau dia keluh kesah, hilang sesuatu yang besar dalam hidup dia ni, makhluk tadi, dia keluh kesah, maknanya iman dengan Allah tu masih ada taradud, ada berbolak-balik lagi, ada agak-agak lagi, macam itu, tidak 100%. Jadi Allah SWT bagi kita ujian. Di sebalik ujian, kesusahan, ancaman, kesihatan, sebagainya tadi tu, di sebalik itu ada Al-Latif, sifat Allah yang maha halus, ada tarbiyah. Apa dia? Allah nak uji engkau sayang pada harta itu, barang itu, dunia itu, ataupun kau sayang pada aku. Mana satu kau sayang? Kalau kau sayang pada Allah, tentulah engkau akan redha pada Allah, ketetapan Allah. Jadi dia makin beriman, ya Allah. Dia hilang sesuatu, kan, ataupun sakit kesihatan dia sebagainya. Tiba-tiba doktor kata kamu boleh hidup 2 minggu lagi dari sekarang. Jadi kita 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Tak sempat nak ziarah-ziarah anak-anak saudara-saudara pun tak sempat. 2 minggu lagi je ni. Nak mati 2 minggu, kan. Jadi kita tengok Allah nak uji kita. Kan, katalah kita tahu kita hidup 2 minggu lagi, kan, contoh. Jadi apa pun yang berlaku dalam hidup kita adalah merupakan qada dan qadar Allah. Oleh kerana dia datang daripada Allah, pasti baik. Pasti baik, tak ada yang tak baik. Maka kita ikat semula pada Allah. Di situlah, semakin hari semakin sayang ke Allah, semakin hari semakin yakin ke Allah. Kan, kita bawa kereta, aksiden contohnya, kan, aksiden. Kita tengok, ya Allah, nak kena belanja balik, nak kena keluar duit dan sebagainya. Sakit pula masuk hospital, kan. Kita nak tengok Allah bagi. Ya Allah, engkau nak uji aku punya. Aku sayang pada kereta ni lebih daripada aku sayang ke engkau. Ya Allah, aku redha, aku redha. Aku redha, aku redha. Ini ujian tu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah. Lebih yakin dengan Allah, lebih sayang kepada Allah. Sebab kita tahu, ya Allah, rupanya aku ingat kereta aku ni bagus, rupanya kereta ni lah merupakan sementara je. Rumah aku tengok, rumah terbakar, rumah sementara je. Kesihatan, ya Allah, kereta kesihatan aku ni sementara je. Jadi kita mula merasai kekuasaan Allah, kehebatan Allah. Ini benda yang penting. Jadi syaitan akan menyebabkan kita keluh kesah. Berlaku sesuatu, dia akan bisik, keluh kesah. Engkau dah simpan duit lama, engkau dah ada kesihatan yang baik, engkau dah tak boleh nak buat ni. Jadi syaitan dia akan menyesatkan kita dengan amalan-amalan hati kita ni satu-satu dia akan sentuh, dia akan uji. Dia akan sentuh. Sebab tu nak melawan syaitan ni, nombor satu, nak lawan syaitan ni nombor satu, apa saja bisikan dia ke, tipu daya dia ke, hasutan dia ke, syaitan. Kan, kita nak melawan syaitan, nombor satu, jangan kita lawan dia direct macam itu. Contohlah, kita kena sihir.
Jadi kena sihir atau saka atau apa-apa saja. Katakanlah jin kacau kita lah, syaitan lah kan. Kita fikir nak lawan dia, nak lawan. Nombor satu nak lawan dia, jangan lawan. Jangan. Nombor satu bukan lawan. Nombor satu minta tolong pada Allah. Kan? Jadi dengan syaitan ni, Imam Ghazali menggambarkan kepada kita, kan? Imam Ghazali yang gambar kepada kita, syaitan ni seperti anjing yang kelaparan. Anjing yang kelaparan. Jadi anjing yang kelaparan ni, kalau kita lalu depan rumah orang yang ada anjing yang memang garang, dia menggonggong-gonggong kita, dia kemudian dia nak kejar kita sebagainya, kita pun takut. Tapi dia diikat lah rantainya kan. Maka apa kerja kita? Lawan anjing tu. Kalau kita nak lawan anjing tu tak habis-habis. Baca tabbat yada abi lahabi wa tab. Contohnya orang kata baca surah At-Tabbat Yada tu kan. Ataupun kita baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nak lawan kan. Nombor satu bukan lawan. Dengan syaitan nombor satu bukan lawan. Nombor satu kata Imam Ghazali, kalau syaitan ni serang kita, nombor satu minta daripada Allah tolong. Minta tolong daripada Allah. Minta tolong daripada Allah tu nombor satu. Jadi kita nak gambarkan kat sini bagaimana apabila kita berada di hadapan gangguan syaitan ini, macam-macam lah dia punya apa namanya jalan-jalannya. Kita dah sebut sebahagian, saya akan sebut lagi nanti tapi saya nak sebutkan sebagai mukadimah ni kan, bagaimana nombor satu kita kena minta pada Tuan. Kalau anjing tadi minta pada Tuan dia, cakap, "Oi, Acong." Panggil Tuan dia, "Cong, kan, ini you punya anjing ni, yang you taruh kat luar ni, nanti dia gigit orang, nanti susah. Saya pun mau datang, lalu sini pun saya susah hati, kan. Saya akan report polis, kalau tidak you." Jadi Tuan ni pergi ke anjing tu. Sorry, dia tarik anjing tu dengan tali yang ikat ke anjing tu, bawa masuk dalam pagar dia, ikat dalam pagar dia. Dia nak mengaum pun dalam pagar tu, dia punya hal tak kacau kita. Jadi dengan syaitan macam itu, kata Imam Ghazali, yang pertama sekali nak lawan syaitan, sihir ke apa ke sebagainya, yang pertama sekali mesti kita minta pada Tuan anjing tadi tu. Tuan kepada syaitan tu. Siapa Tuan kepada syaitan? Allah. Jadi sebab tu nombor satu, jangan habiskan masa kita nak lawan syaitan. Nombor satu, habiskanlah masa kita dengan tunduk pada Allah, bertawakal tadi, menyerah tadi, bersandar pada Allah tadi, berharap pada Allah, minta pada Allah. Minta pada Allah. Jadi Allah SWT menggambarkan bahawa yang pertama sekali kita hendaklah sentiasa minta pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Boleh cuba. Cuma kaedahnya sebelum ni kita ingat kita baca saja je. Saja-saja baca. Kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca, nak baca Quran kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masa nak baca Quran je tak. Ni sekarang bukan masa baca Quran je. Dalam kehidupan kita hari-hari. Contoh, kita nak keluar rumah kita. Kan, kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Contoh. Kita minta Allah perlindungan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita mohon perlindungan. Jadi nombor satu, nak lawan syaitan ni bukan kita lawan syaitan. Kita pergi kepada Tuan dia. Kalau kita nak lawan syaitan macam anjing tadi lah. Kita pergi ke anjing tu, nak lawan dia ke, nak ikat dia, nak apa ke, dia akan datang kat kita. Datang. Tapi kalau kita pergi cakap dengan Tuan dia, you are Chong, ini anjing, bahaya, you kena ikat dalam. Diikat dalam, dia masuk dalam. Jadi Tuan dia boleh buat. Jadi syaitan, kalau kita nak lawan dia, tak habis-habis. Sebab tu dalam bahagian rawatan ni, kadang-kadang
kita sibuk nak cari apa? Dukun, nak cari bomo, ataupun nak cari ustaz yang boleh tolong rawat. Sibuk nak cari rawatan sini, rawatan sana. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Boleh cari untuk nak bantu, tapi hakikatnya minta pada Allah. Minta pada Allah. Sebab Allah lah tuan punya kepada syaitan tu. Tuan punya kepada iblis. Tuan punya kepada segala makhluk yang jahat. Minta ke Allah. Contohnya kita rasa berdebar-debar kan, berdebar-debar. Hati tiba-tiba je berdebar-debar. Ataupun hati tiba-tiba rasa baran, rasa marah dengan pasangan kita. Ataupun rasa marah dengan anak kita. Panas saja. Kan? Isteri marah kat suami, suami marah kat isteri. Mungkin ada sihir, mungkin ada apa-apa kan. Ataupun kita mungkin ada sesuatu. Sebab apa? Ada banyak benda dalam badan kita ni, yang dalam roh kita ni yang kotor, yang rosak. Jadi nombor satu, minta ke Allah. Beberapa kali saya berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang mana mereka ada masalah dengan pasangan. Ada masalah dengan pasangan. Bila berdepan dengan pasangan tu rasa panas saja. Rasa panas saja, rasa macam kan, macam-macam lah kita kata kan. Tak sedap lah. Jadi apa yang kita suruh buat? Yang kita suruh buat ialah hendaklah kita baca a'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Yang kita tahu a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kalau kita dah hafal mak surat a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Pegang dada kita ni. Baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita rasa sempit dada kita ni. Jumpa pasangan kita rasa sempit. Jumpa pasangan kita rasa marah, menggigil-gigil, kita rasa panas baran, rasa susah hati. Jumpa pasangan ni kadang-kadang datang daripada bisikan syaitan. Rasa panas, nak marah je, nak marah je. Dan marah itu salah satu daripada hasutan syaitan. So kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tapi dia punya kunci ni apa? Kunci ni bukan a'udzubillahi minasyaitanirrajim bacaan kita tu yang menghancurkan syaitan. Yang menghancurkan syaitan, sihir syaitan, segala saka dia ialah yang menghancurkan itu semua ialah Allah. Jadi sebenarnya kita baca itu sebagai doa, minta ke Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Hati kita minta ke Allah. Ya Allah, bunuhlah syaitan, bunuhlah sihirnya, hancurkan sihirnya, hancurkan godaannya, hancurkan bisikannya, hancurkan segala perkara yang jahat yang mereka buat. Pegang, kalau dada kita rasa berdebar-debar, rasa panas, rasa apa nak jumpa dengan orang ni, pegang dada kita baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita bayangkan, bayangkan ni kita doa lah, minta ke Allah apa dia? Ya Allah, rejamlah syaitan yang ada dalam hati aku ni, yang nak berbisik-bisik ni. Rejam, kita rejam, minta rejam. Minta Allah panah dengan panah api yang membunuh, menghapuskan mereka. Baca, cuba baca 3 kali ke, 5 kali, 7 kali ke, bacalah, ikutlah. Kalau ganjil lagi bagus kan. Kemudian tiba-tiba tak reda lah, maknanya masih ada lagi. Ni sebelum jumpa. Kalau kita dengan suami, nak jumpa dengan suami je kan, contoh dengan suami dengan isteri ke, sebelum dah rasa panas, pegang ni, kita tahu ni gangguan. Kita pegang. Kalau kat kepala kita pening, kepala kita pegang, tapi kena ada niat doa, minta ke Allah. Ya Allah, rejamlah, ya Allah, rejamlah ni sihir ni, saka ni, rejam ya Allah. Baca banyak kali, dan Allah akan menjawab kan. Tiba-tiba kan, tak ada kesan sangat. Kita dah baca 7 kali, tak ada kesan sangat. Baca pula Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Baca pula dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah. Baca pula. Kita baca pula Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dalam keadaan kita, hati kita minta pada Allah. Kalau dada kita sakit, baca 11 kali. Ini ulama-ulama dah melakukannya. Kita punya guru, tuan-tuan guru kita dah buat dah. Kan, dia kata baca 11 kali. Tapi syarat dia apa? Syaratnya bila kita baca dengan lidah, baca dengan hati, kita minta tolong ke Allah.
Kalau katakan sakit kat dada ni, sakit kan. Macam ada seorang kawan kita kan, dia kata saya ni sakit ustaz, sakit kepala. Sakit kepala pagi, hari ni sakit, besok tak sakit. Hari ni sakit, besok tak sakit. Besok, lusa sakit pula. Dia gila-gila. Satu hari sakit, satu hari tak sakit. Satu hari sakit. Jadi itu bukan fizikal tu. Itu mesti ada gangguan-gangguan makhluk yang bernama syaitan ni kan. So kita kata bila kena tu pegang kepala tu kat sakit tu. Kan? Pegang ni, bila kita pegang kepala tu, kita bayangkan. Ni bayangkan. Bayang ni apa? Doa lah, kita minta. Bayangkan kita sedang pegang kesakitan tadi. Kita sedang pegang syaitan ni. Bayangkan je, bayang je. Satu perasaan, rasa pegang betul. Kemudian baca. Bismillahirrahmanirrahim 11 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Jadi nombor satu nak lawan syaitan ni, itu dari sudut sakit. Kalau dari sudut yang lain pun sama juga. Contohnya macam kita kata kan, ada sesuatu yang mengganggu kita lah. Perasaan tak sedap ke apa ke kan. Sama juga. Kan? Sama. Katakan kita sedih sangat. Kat mana sedihnya? Kat dada. Dada rasa sedih. Rasa sebab dada. Pegang dada tu. Sebab ada tak syaitan yang menyebabkan kita rasa sedih? Ada. Pengalaman saya ada. Syaitan yang menyebabkan kita rasa sedih ni ada pengalaman saya. Ada. Jadi kita pegang kat mana kita rasa sakit, sedih tu, pegang, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi strategi melawan syaitan ni ialah kita minta tolong kat Allah. Nombor satu. Sebab Allah memang menyatakan dalam Quran macam gitu, dan Nabi pun ajar kita begitu. Itu nombor satu. Jadi mulai daripada saat ini, kalaulah kita rasa kita ada gangguan-gangguan, kita rasa ada apa-apa syaitan ni, kita sebut dalam bentuk yang spiritual dulu, spiritual. Maka kita minta perlindungan daripada Allah. Minta perlindungan daripada Allah SWT. Kena minta, tapi kena niat. Jangan baca aje. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaiton. Tiba-tiba tangan sakit. Saya pernah sekali tu ada seorang tu tangan tiba-tiba sakit. Tak ada benda apa, tiba sakit. Saya pegang kat tu, saya baca. Saya baca bismillah je. Baca bismillah, kita minta ke Allah, ya Allah sembuhkan dia. Tiba-tiba dia menjerit sakit. Rupanya ada benda ganggu tangan dia tu. Bukannya kata masalah sakit fizikal pergi rawat fizikal lah kan, macam tu. Jadi maknanya nombor satu, nak lawan setan, mesti minta ke Allah. Kalau ada orang menuduh kita, mengumpat kita, memfitnah kita, kan, bersifat sebagainya syaitan, tapi dia bukan jin, manusia, sama juga, minta ke Allah. Jangan kita lawan dia. Kan orang tu hantar message dekat FB, kan, sekian ini penipu lah, pembohong lah, ataupun kat YouTube penipu, pembohong sebagainya. Kita pun hantar juga kat FB, lawan balik dia. Hantar balik kat YouTube, lawan balik dia kan. Itu tugas yang sia-sia. Itu kerja yang sia-sia. So, kerja yang sempurna, kaedah yang diajar oleh sunnah. Bila ada syaitan daripada manusia mengganggu kamu, atau syaitan daripada jin mengganggu kamu, nombor satu, minta tolong, minta perlindungan daripada Allah. Ini nombor satu. Saya nak cakap satu-satu ni. Jadi bila kita buat yang ini, tetapi dengan niat, dengan doa, bukan dengan kita kata sekadar baca je. Nabi ada bersabda, kata untuk kita menjaga, memelihara diri kita daripada gangguan-gangguan syaitan, jin. Contohnya, di pagi hari bacalah 3 kul tu. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. 3 kul tu baca 3 kali. Baca subuh, maka kamu akan dilindung daripada syaitan. Tadi kita jangan, kalau kita dah diganggu contohnya, jangan kita sekadar baca je, kita baca dan minta tolong ke Allah. Sebab kita tahu kita diganggu, ada sihir, orang nak sihir kita, ada orang nak khianat kita, ada orang nak menghasut kita. Kita minta ke Allah. Kita minta ke Allah apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab
baca 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, baca 3 kali. Lepas tu minta ke Allah. Sebelum baca tu minta ke Allah. Aku mohon perlindungan daripada Engkau ya Allah. Maksudnya hati kita ni, lidah baca, hati baca, hati ni minta Allah perlindungan. Dia kena ada doa tu. Doa itu minta ke Allah. Bukan baca je. Bukan baca. Contohnya kita baca ayatul kursi. Sama juga ayatul kursi. Ayatul kursi kalau kita diganggu. Saya nak sebut ni sebab kalau gangguan daripada sihir ataupun jin yang kita tak nampak. Kalau yang nampak ni senang, yang tak nampak ni. Yang tak nampak ni. Jadi sebab tu saya nak minta saudara-saudara sekalian dan amalkan maksurat tu. Amalkan manzil, maksurat. Ikutlah mana satu. Amalkan. Tapi sebelum baca tu, contohnya maksurat. Sebelum baca tu, kalau kita tahu kita sering diganggu kan oleh saka dan sebagainya. Sebelum baca tu, kan minta pada Allah, ya Allah lindunglah aku, ya Allah peliharalah aku, ya Allah daripada segala gangguan-gangguan minal jin wal ins. Kan minta ke Allah, baca. Niat kita nak rawat, nak minta niat kita, doa kita tu nak minta pada Allah. Baik, jadi bila kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia akan memberi satu kekuatan. Jadi nombor satu, nak berhadapan dengan jin dan syaitan ni ialah mesti kita sentiasa minta pada Allah. Itu nombor satu. Doa-doa insya-Allah nanti dalam daurah 27 hari bulan ni insya-Allah kita akan bagi amalan. Insya-Allah saya akan susun amalan-amalan yang ada diberi oleh tuan-tuan guru kita dan juga oleh daripada hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Kita akan susun insya-Allah. Kita akan minta siapa yang dah hadir tu boleh amalkan. Baik. Kemudian yang kedua, nak lawan kepada syaitan ni tak cukup dengan sekadar kita menggertak dia, kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Tak cukup dengan kita baca macam itu, tetapi sebenarnya kita mestilah kan menutup pintu-pintu syaitan yang ada dalam hidup kita. Pintu syaitan kita kena tutup. Sebab syaitan dia akan masuk dengan saluran-saluran. Dia bukan datang kita biasa-biasa je. Jadi apa beza seorang yang selalu kena serang dan serangan itu terkesan pada dia dengan seorang yang diserang tapi tidak terkesan? Apa beza? Apa beza Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia memperjuangkan Islam, dakwah, tarbiyah, jihad, dalam keadaan dia berhadapan dengan banyak musuh, dan dia menyerang semua jenis jin, semua jenis manusia yang syaitan daripada jin dan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan saja berhadapan dengan pembesar-pembesar musyrikin yang nak membunuh dia, tetapi dia juga berhadapan dengan jin tukang sihir. Jin-jin yang ada di Kaabah tu, yang bergantung berhala-berhala, semua tu ada jin belaka. Dia berlawan dengan semua tu. Jadi dengan sihirnya yang spiritual, dengan yang zahir pun dia berlawan juga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa berlaku? Adakah Nabi selalu pening kepala, sakit perut macam kita? Sakit dada dan sebagainya macam kita? Tak. Nabi terhindar daripada serangan-serangan yang kita katakan sebagai serangan jin, syaitan tadi. Yang pertama sekali, kan kita lihat kan sumber pintu masuk kepada syaitan di dalam hidup kita ini ialah hati yang kotor. Hati yang kotor. Jadi tidak cukup dengan kita amalkan auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada satu lagi kan, satu lagi bacaan yang mungkin kita kena amalkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ard wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini pun kita kena amalkan. Amalkan sebagai zikir, ingat Allah, dan amalkan sebagai kita nak minta doa pada Allah supaya Allah lindung kita. Ini pun ada maksurat juga kan. Jadi nak sebut kat sini, bukan tak cukup saja kita sekadar kita membaca doa, meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita kena tengok dalam diri kita ni ada tak saluran-saluran dalam hati kita ini yang kotor. Yang kotor. Kerana setiap satu sifat-sifat yang kotor
Setiap satu dosa-dosa yang kotor dalam hati kita, itulah makanan syaitan. Saya sebut dengan menggunakan perkataan makanan syaitan. Contoh, sifat apa dia? Sifat amarah. Kita suka marah. Suka marah. Baran. Kita tak kontrol baran kita. Tak kontrol marah kita. Itu makanan syaitan. Makanan syaitan tu. Jangan main-main. Kita ingat, tak apa marah-marah. Balik rumah marah. Nak senyum pun susah. Kan? Balik rumah dalam keadaan sentiasa baran. Sikit tak kena. Sikit tak kena. Anak buat ni tak kena. Isteri buat ni tak kena. Ataupun suami buat ni pun tak kena. Kita rasa tak kena. Baran. Amarah. Sentiasa dalam keadaan amarah. Dalam keadaan emosi yang tidak stabil. Maka itu makanan syaitan. Kenapa saya sebut makanan syaitan? Kerana dia boleh masuk seperti anjing tadi yang digambarkan oleh Imam Ghazali, anjing yang kelaparan. Jadi anjing yang kelaparan tu melihat sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang ada dalam hati kita, dia akan menjadi makanan dia. Dia akan jadi makanan dia. Jadi kalau dia nak sihir itu memang senang kena sihir. Apa beza, sebab tu saya tanya tadi, apa beza orang yang dalam keadaan beriman disihir dengan orang yang dalam keadaan tidak beriman atau kurang beriman disihir? Apa beza? Apa beza di antara orang yang bersih hatinya disihir dengan orang yang kotor hatinya disihir? Apa beza? Maka kita akan dapati perbezaannya ialah orang yang kotor hatinya, dalam hatinya itu ada makanan-makanan syaitan. Dan syaitan akan masuk ke dalam hatinya melalui saluran makanan-makanan itu. Kalau dia jenis pemarah, baran, kat situ makanan dia. Dia akan pergi tu. Dia akan masuk itu. Kalau dia mengutamakan nafsu dan syahwat dia menjadi kita kata darah daging daripada roh dia tadi, maka makanan dia syahwat tadi. Nafsu tadi. Kalau dia ada dengki tadi makanan dia akan masuk. Syaitan akan masuk dalam badan dia. Kalau ada sihir akan masuk melalui dengki. Sihir akan masuk melalui hasad. Sihir akan masuk melalui dendam. Dia akan masuk dalam. Jadi walaupun kita duk baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kita baca ayat kursi, kita baca semua, tapi makanan kejahatan syaitan tadi yang ada dalam roh kita, dalam tubuh badan kita akan menjadi pintu masuk sihir, saka dan segala bentuk kita kata kejahatan-kejahatan tadi. Ini berbeza. Nabi SAW pun kena sihir juga. Nabi berbeza. Ada satu kali Nabi kena sihir dan sihir itu dikatakan kena. Itu pun satu je perawinya. Itu pun sebab Allah nak ajar kita macam mana nak berhadapan dengan sihir. Nabi kena sihir bukan sebab hati Nabi tak bersih, bukan. Tetapi Allah nak izin sihir masuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya nak mengajar kita kalau kita kena sihir nak buat macam mana. Baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul huwallahu ahad, baca qul a'udzu birabbin nas, baca sekian, buat sekian, itu Nabi nak ajar. Jadi Nabi kena bukan sebab hati kotor tak, tapi hakikatnya apa yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, digambarkan ulama-ulama dan sahabat-sahabat kita yang kita kata yang soleh tadi, apabila dalam hati kita ada sifat-sifat yang kotor, mazmumah, yang kita tidak mahu bersih, tak mahu bersihkan dia, maka sifat itu akan menjadi makanan syaitan. Syaitan akan duduk dekat. Jadi tak cukup dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak cukup dengan kita doa-doa, tapi hati kita tidak proses. Hati kita tidak bersihkan. Jadi sebab tu kita lihat hari ni, bila kita berhadapan dengan syaitan besok, kita tengok bagaimana Nabi gambarkan kepada kita, Dajjal ni besok dia akan datang bersama jin dan syaitan. Dia akan bersama syaitan manusia, syaitan jin. Syaitan manusia kita nampak, tak apa lagi. Syaitan jin ni kita tak nampak. Sebab itulah kita jangan terpedaya dengan jin ni. Jangan terpedaya dengan jin ni. Saya nak sebut kat sini. Jangan jadikan jin ini sebagai qadam kita. Jangan, dia akan menipu kita. Jangan jadikan jin sebagai sahabat kita, dia akan menipu kita.
Kecuali kita boleh nampak dia. Allah buka kasyaf boleh nampak dia. Kecuali kita ada kekuatan yang boleh tundukkan dia. Kita boleh nampak tipu daya dia. Hak tu kita boleh kontrol dia. Bukan dia kontrol kita. Kadang-kadang namanya sahabat. Namanya sahabat. Tapi rupanya penjahat. Tapi dia tolong saya. Dia buat macam-macam. Bantu saya. Nak rawat ni, nak rawat tu. Sebagaimana. Itu hanyalah tipu daya. Penjahat. Mungkin tak dia baik, sahabat? Mungkin. Mungkin tak dia tak baik, penjahat? Mungkin. Jadi kita kadang-kadang tertipu. Sebab kita tak boleh nampak dia. Lainlah kalau kita boleh nampak dia. Macam kita dengan manusia. Macam mana manusia dengan manusia boleh nampak. Dia buat jahat kat kita, kita tahu. Dia cakap bohong dengan kita. Kan, dia cakap bohong. Kita tengok muka dia pun kita tahu cakap bohong. Kita boleh tahu, boleh baca. Kan, boleh baca. Kan, ada setengah orang boleh baca, ada firasat je. Tengok gerak-geri pun dah tahu ini tak betul ni orang ni. Contoh kan. Jadi setengah orang memang ada kekuatan kasyaf. Ada kasyaf, Allah buka. Mukasyafah. Mukasyafah ni Allah buka. Dan mukasyafah ni bukan Allah bagi pada semua orang. Allah bagi pada orang yang betul-betul telah mengamalkan mujahadah. Telah bermujahadah. Dan telah takarub pada Allah. Tak ada dah sifat-sifat mazmumah dalam hati dia. Kalau ada pun satu yang kecil, sikit sangat yang dia boleh kontrol. Tak ada. Sifat-sifat yang mazmumah dalam luaran dia, tak ada. Ini kalau dia masih lagi tak boleh kontrol marah dia, masih lagi tak boleh kontrol nafsu seks dia, masih lagi tak boleh kontrol pandangan dia, masih lagi tak boleh kontrol kan hati dia dengan dengki, dengan dendam, dengan su'uzzon, buruk sangka, dengan rasa negatif, dengan riaknya, dengan ujubnya, dengan sum'ahnya, masih lagi tak boleh kontrol ujub dia, rasa diri lebih baik, pandangan lebih baik daripada orang lain. Adakah Allah akan buka mukasyafah, akan bagi mukasyafah pada orang macam ni? Tak ada. Kalau ada, istidraj. Jadi sebab tu kita kena berhati-hati. Sebab tu pada hari ini kita kena berhati-hati. Nombor satu, jangan minta bantuan manusia. Jangan minta bantuan jin. Jangan minta bantuan jin. Jangan minta bantuan manusia. Minta bantuan Allah. Itu nombor satu. Nombor dua, setelah kita minta pada Allah, maka pada ketika itu kita mintalah kepada orang-orang lain. Setelah kita minta pada Allah, kita minta pada orang lain. Ini usaha. Bukannya kita minta kita bergantung kat dia. Bukan. Usaha dia. Ada orang saya nak alih kereta sekejap. Sebab saya ingat orang-orang ni dia nak pasang tempat tempat makan, food truck nama dia. Baik, sekejap saya alih sekejap kereta ni ke tempat yang tak ada orang ni. Semua orang dia nak pasang kerusi dekat parking ni. Rupanya tempat dia orang nak pasang kerusi. Sekejap lah saya tengok sekejap. Kita parking kat sini kot. Memang ada orang pula. Sekejap no. Sekejap no. Saya pasti sekejap. Baik. Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi nombor dua, nak lawan syaitan ni bukan dengan minta bantuan manusia atau jin, kecuali setelah kita minta pada Allah, kita bersihkan diri kita dulu. Sebab tu dalam daurah benteng mukmin yang kita bincang lepas, sebenarnya kita kena bina kekuatan diri kita. Bila kita tak bina kekuatan diri kita, tak mampulah, maknanya baru kita minta sahabat-sahabat kita, mari sama-sama kita buat. Contohnya kita buat cara berjamaah. Kita baca sama-sama mak surat sajamaah.
Okey, anta sakit apa? Anta sakit apa? Anta sakit apa? Mari kita niat sama-sama tolong menolong. Baca secara jama'i. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca secara jamaah. Sakit ni. Kita minta ke Allah baca jamaah. Jadi kita berjamaah ni rahmat, barakah. Tangan Allah, kuasa Allah, barakah Allah, rahmat Allah bersama jamaah. Buat cara jamaah ni nombor 2. Sebab tu kepentingan berjamaah. Kita tak bergantung dengan makhluk. Kita sama-sama buat. Macam itu. Tapi apa yang kita nak buat tadi, tak cukup dengan kita baca nombor 1 tadi, minta pertolongan Allah. Kita kena bersihkan apa yang ada dalam diri kita. Sebab segala sifat mazmumah, segala sifat jahat, sifat buruk yang ada dalam diri kita, roh kita, hati kita ini, semuanya itu makanan syaitan. Dia akan jadi makanan syaitan. Bila jadi makanan syaitan, maknanya kita akan terperangkap. Sebab tu hari ni kadang-kadang tak sembuh-sembuh. Saya minta maaf no. Kadang-kadang kita ingat kita dah okey dah, tapi rupanya tak sembuh-sembuh. Dan kenapa tak sembuh-sembuh? Kerana Allah masih lagi nak suruh kita faham bahawa sesungguhnya sesungguhnya apa yang ada dalam hidup kita ni, hati kita masih lagi kita bergantung dengan makhluk. Saya minta maaf, bukan saya kata tak nak galakkan pergi jumpa ustaz-ustaz ni. Tapi dalam keadaan sekarang kita kena latih independen, berdikari. Kita hanya meletakkan pergantungan pada Allah sahaja. Meletakkan pergantungan kepada Allah sahaja. Berdikari. Tak cukup dengan kita pergi jumpa ustaz, Darul Syifa ke, Darul apa ke kan, nak dapat jampi sebagainya. Itu hanya sebagai asbab-asbab yang kecil. Yang paling besar, kita tengok diri kita, proses diri kita supaya kita tidak berada di dalam keadaan kan, yang ada makanan syaitan. Dalam diri kita ni rupanya ada makanan syaitan. Apa makanan syaitan tu? Itulah sifat-sifat kan, mazmumah. Sifat-sifat mazmumah ada. Jadi kalau kita kena sihir, kita kena rawat diri kita sendiri. Kena rawat diri kita sendiri. Sebab apa saya kata begitu? Kerana apabila Dajjal datang nanti, kita tak ada masa dah nak jumpa siapa-siapa. Nak jumpa Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, nak jumpa Darul Syifa, tak ada dah. Kita nak kena bina kekuatan diri kita sendiri. Dan inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pergantungan kita pada Allah 100%. Tak boleh bergantung dengan makhluk. Cuma kita kena ada ilmu nak buat macam mana. Ini kita boleh bincang. Yang ni kita boleh bincang. Kita kena tahu macam mana jenis syaitan apa, kita kena tahu. Perangai syaitan macam mana tahu. Tapi untuk nak usaha tu, kita kena buat diri kita bersama siapa? Bersama jamaah. Bersama sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat kita lah. Sahabat yang nampak, bukan sahabat yang tak nampak. Sahabat yang tak nampak ni ada syubhat. Ada syubhat. Dan boleh membawa fitnah. Boleh membawa fitnah. Saya ulang sekali lagi. Sahabat yang tak nampak ada syubhat. Dan boleh membawa fitnah. Maka apa sikap kita terhadap benda syubhat? Al-halalul bayyin wal haramul bayyin. Jadi yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Wa bainahuma, di antara dua ni tak jelas. Boleh tak boleh, boleh tak boleh, ini dipanggil syubhat. Maka syubhat apa kata Nabi? Tinggalkan. Tinggalkan. Ini saya sebut ni kan, adalah merupakan perkara yang saya nak sama-sama kita faham dan bina. Boleh tak kita minta bantuan orang yang ada ilmu, alim? Boleh, tak ada masalah. Tapi adakah orang yang alim, yang ada ilmu itu yang boleh menolong kita, kita nampak dia itu boleh menyembuhkan kita? Tak boleh. Jadi kenapa kita nak bergantung pada dia, bersandar dengan dia? Jadi apa yang kita perlukan? Yang kita perlukan ialah ilmu. Macam mana nak menghalau saka dan sihir. Ilmu tersebut kita amalkan dalam kehidupan kita. InsyaAllah kita akan menjadi al-mujahid fi sabilillah.
Kita berjihad melawan syaitan yang menyerang kita, menyerang keluarga kita. Kita kena jaga kita sini. Tak kuat, tak mampu, maka kita kena minta bantuan daripada Allah melalui jamaah. Melalui jamaah. Siapa jamaah? Itulah sahabat-sahabat kita yang sama-sama nak berjuang, sama-sama nak membina kekuatan Al-Mahdiyin. Kita kena bersama-sama jamaah, bukan dengan kita seorang-seorang, kita sama-sama dengan orang-orang yang kita rasa pandai. Kenapa? Kerana di situ ada syubhat. Jadi sebab tu kita nak kena betulkan semula. Saya cakap ni bukan kerana kita tak nak cakap awal-awal dulu. Dah lama dah kita cakap dah. Cumanya mungkin tak perasan. Tapi hari ni saya kena cakap sebab ramai kena serang ni. Syaitan ni. Sampai jadi bisikan, sampai jadi keluar dalam mimpi. Sampai nampak pun ada. Sampai nampak pun ada. Tapi syaitan. Kita tahu syaitan sebab apa? Dia membawa kepada perpecahan. Ketika berkumpul orang-orang kafir musyrikin untuk mengumpulkan kekuatan menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu, apa berlaku? Iblis datang menjelma menjadi seorang yang cukup berkaliber, berwibawa, seorang tua yang nampak disegani datang memberi pandangan. Apa pandangan dia? Bunuh saja Muhammad ni. Orang Arab tak terfikir nak bunuh. Sebab dia tahu Muhammad ni ada tribe dia. Dia ada dia punya perlindungan keluarga dan sebagainya. Akan berlaku perang. Dia kata, bunuh saja Muhammad ni. Semua tercengang. Tengok Iblis cakap. Tapi Iblis dalam bentuk manusia. Dalam bentuk manusia. Ini dalam sirah. Kita tengok dalam sirah. Kemudian Iblis kata, macam mana nak bunuh? Dia bagi idea kepada orang lain pula. Dia pandai Iblis ni. Dia bagi idea kepada orang lain. Orang lain pula cakap, kita kumpulkan semua orang-orang yang ada ni, daripada semua tribe, daripada semua kaum ni, kan, kita anak-anak muda yang paling kuat sekali, bunuh serentak Muhammad. Tikam serentak, bunuh serentak. Jadi kalau Bani Hashim nak lawan balik, dia bukan lawan seorang, bukan lawan dua orang, dia lawan semua bangsa Arab. Nampak cerdik Iblis. Tapi dia menjelma. Dia bukan cakap bisik-bisik tak. Bisik-bisik pun ada dia buat. Ini syubhat. Jadi menggunakan jin sebagai perantara itu syubhat. Syubhat. Jadi macam mana kita nak betul-betul buat ni? Kita kena bersihkan hati kita. Ini tarbiyah. Sebab tu nak lawan syaitan ni mesti duduk dalam tarbiyah. Dan tarbiyah mesti ada murabbi. Mesti ada orang yang boleh bimbing kita. Bukan kita pandai-pandai kita je. Tengok YouTube, okey dah. Tengok apa dia panggil? Apa namanya, Google, okey dah. Tak, dia kena bersama dengan murabi. Murabi pula bukan murabi yang boleh pandai cakap aja. Murabi mesti dia sendiri telah melalui tarbiyah. Murabi tu mesti orang yang dah melalui tarbiyah. Dia dah merasai tarbiyah tu. Sentuhan-sentuhan tu dia rasa. Bukan teori, bukan dia belajar kat universiti. Kalau belajar kat universiti tak dapat tarbiyah. Sebab universiti sekular. Apa tanda seorang tu boleh lepas PhD dia? Dia boleh karangan yang baik dengan soalan yang baik, jawapan yang baik di viva depan orang ramai. Tak semestinya sembahyang. Tak ada syarat dapat PhD bagian usul mesti sembahyang 5 waktu sehari semalam. Ada? Tak ada. Ada syarat-syarat nak dapat PhD dalam hadis. Mesti boleh sembahyang berjamaah di masjid. Tiap-tiap hari. Ada syarat tu tak? Tak ada. Ada syarat dia mesti puasa Isnin Khamis ke? Puasa Ramadan cukup? Ada? Tak ada. Ada ke syarat orang yang nak lepas PhD hadis, doktor sekian-sekian, doktor sekian-sekian tu, nak dapat usuluddin tu, ada ke syarat dia mesti bangun malam, bertaubat, menangis pada Allah, bertaubat pada Allah? Ada ke syarat macam tu? Tak ada. Habis, siapa yang kita pegang, yang kita tengok, yang kita rujuk ni? Semayang malam pun tidak, bertaubat pun tidak. Puasa pun korup. Mengampu penguasa yang jahat. Kita tengok orang ni, semua PhD belaka. Jadi, itu bukannya ditarbiyah. Itu cuma dapat informasi-informasi saja. Sama macam Dr. Google. Jadi, murabi ni mesti dia ditarbiyah.
mesti ada murabbinya pula. Dia mesti ada naqib dia, murabbi dia. Dan murabbi itu pun mesti ditarbiyah. Dia ada sanad dia. Dia bukan main cakap begitu aja. Dan murabbi ni pula, dia bukan hanya sekadar tarikat-tarikat berhafal zikir sahaja. Oh, ni dah murabbi ni, khalifah, gelaran khalifah. Tapi hanya untuk zikir tu aja. Dia cuma faham zikir tu aja. Dia mesti seorang yang memahami Islam secara komprehensif, syumul, bersifat menyeluruh. Jadi kita hari ini terpengaruh dengan wayang-wayang dan cerita-cerita lah. Nampak pakai serban, nampak boleh baca Bismillahilladzi, nampak boleh baca ayat Quran hafal sikit-sikit 2-3 ayat, boleh bakar syaitan macam mana dalam cerita munafik, macam mana dalam cerita-cerita hantu. Oh, kita tahu ini ustaz dah ni. Oh, ini murabbi dah ni. Oh, ini dah okey dah ni. Mula-mula dia berlakon jadi ustaz, dia berlakon jadi imam. Lepas tu dia berlakon pula jadi gangster. Lu langsi apa benda entah, saya pun tak tahu nak cakap. Itu ke murabbi. Ada masa dia boleh menyanyi, ada masa dia boleh bersama-sama dengan maksiat, ada masa dia cakap pasal Islam. Itu ke murabbi yang kita nak cari. Jadi hari ini kita terkeliru sebab sistem hari ini sekular. Kita hari ini ikut sistem sekular, kita tak perasan kita di bawah jajahan syaitan. Jadi syaitan ni perlu pada tarbiyah yang membersihkan hati kita, iman kita perlu disentuh. Kita pula dah duduk lama, kita rasa kita dah bersih, dah okey dah. Kita pun mula tidak sabar untuk bersama-sama dengan mereka yang berdakwah dan bertarbiyah tadi. Ini antara perkara. Jadi banyaklah perkara-perkara yang jadi pintu-pintu makanan kepada syaitan. Antaranya disebut tadi amarah, sifat pemarah, sifat syahwat, mengikut syahwat, keputusannya mengikut syahwat. Kemudian kita dengki, iri hati, dendam, makan yang berlebihan, minum yang berlebihan, cinta dunia, hubbud riasah, cinta kepada kepimpinan, nak jadi pemimpin. Ni banyak orang politik punya masalah. Orang politik punya penyakit hati ni, cinta kepada kepimpinan, nak berkuasa. Itu semua penyakit. Orang macam ini ke kita nak jadikan imam, nak jadikan guru, murabbi, bekerja-kerja mencari kuasa? Adakah Islam menyuruh kita mencari kuasa? Islam menyuruh kita berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Islam menyuruh kita menegakkan kebenaran, bukan dengan jalan kekufuran, tapi dengan jalan Islam. Nabi SAW telah ditawarkan menjadi pemimpin musyrikin, telah ditawarkan harta yang banyak, telah ditawarkan perempuan yang paling cantik supaya jadi pemimpin, tapi Nabi tak terima satu pun. Apa kata Rasulullah SAW? Ya ammu, wahai pak saudaraku, sekiranya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, supaya aku berhenti daripada melakukan dakwah, tarbiyah dan jihad ini, maka sekali-kali aku tidak akan buat. Bagi matahari pun Nabi tak nak, bagi bulan pun Nabi tak nak. Kenapa? Kerana Rasul SAW hatinya telah diproses dengan tarbiyah, sehingga dapat satu kekuatan. Kita hari ni baru pandai sikit-sikit, boleh baca jampi sikit-sikit, kita baru boleh baca doa sikit-sikit, baru kita boleh ajak orang datang buat satu kelompok baca ramai-ramai duduk kat markas apa, kita dah rasa kita besar dah. Kita rasa kita dah hebat. Kita boleh fikir sendiri, kita boleh buat sendiri. Ikut jejak langkah syaitan, pecah belahkan jamaah. Jadi sebab tu kita nak kena ingat, selagi ada rawasib jahiliyah yang kita tidak buang, karat-karat jahiliyah yang kita tidak buang, selagi itulah syaitan akan duduk bertenggik di atas kita, sehingga akhirnya kita akan terkeliru. Kita tak perasan yang ini betul ke tak betul. Kita ingat betul je, baik je, okey je. Rupanya tipu daya syaitan, tipu daya jin, tipu daya manusia. Jin menipu kita, datang sebagai orang soleh dalam mimpi, datang sebagai manusia di atas bumi yang penuh bumi ni macam biasa ni, datang. Nabi kata dia datang
menyamar sebagai orang hebat. Jadi kita pula tak tahu macam mana nak kenal. Ini Nabi Khidir ke? Nampak macam Nabi Khidir. Ini Nabi Khidir ke? Dia pun kata, saya lah Nabi Khidir. Kita pun ikut dia. Padahal syaitan. Dia boleh menyamar. Macam mana nak kenal? Hanya orang yang hatinya bersih saja kenal. Kalau hati kita belum bersih lagi, masih lagi penuh dengan maksiat dan sebagainya, kemudian tiba-tiba menjelma di depan kita orang yang paling saleh sekali, Nabi Khidir contohnya, atau siapa-siapalah yang mengaku Syekh Abdul Qadir Jalani ke apa ke, tiba-tiba kita ikut dia, sedangkan hati kita penuh dengan kekotoran, mudah dia akan tipu kita. Jadi fitnah-fitnah macam itu tidak akan datang melainkan kita telah bersedia. Jadi sebab itulah insya-Allah kita kena faham, jin, syaitan dan manusia tidak akan lari dengan setakat doa, tetapi dia akan lari terkincit-kincit. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, baca bismillahirrahmanirrahim pun dah insya-Allah Allah bagi. Kan? Ini nak sebut kat sini. Jadi sebab itulah yang nak gambarkan kat sini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam surah An-Nahl, innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan tidak akan mempunyai sebarang kekuatan, tidak akan mempunyai sebarang pengaruh kepada orang-orang yang beriman, yang yakin, dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi syaitan ni, dia buat macam mana pun orang tu beriman, hatinya bersih, beriman kuat, dan hatinya bertawakal kepada Allah, bersandar pada Allah, dia tak ada pengaruh. Tapi kita hari ini belum lagi bersihkan hati. Hati kita masih duk tengok dunia, masih duk seronok dengan dunia. Hati kita masih ada banyak penyakit-penyakit. Kita rasa kita dah hebat dah. Maka syaitan datang senang, dia bunuh kita. Dia binasakan kita dengan hasutannya, bisikannya, tipu daya dia. Bukan main-main, tipu daya dia. Dia buat perancangan. InsyaAllah. Jadi hari ni kita bagi dua lah benda. Yang pertama sekali, nak lawan syaitan ni, nombor satu mesti minta perlindungan Allah. Mesti 100% bersandar pada Allah, tawakal. Mesti 100% berharap pada Allah. Ini kita kena. Yang kedua, hendaklah kita kita minta ke Allah tolong. Yang kedua, kita bersihkan hati kita dengan menutup pintu-pintu syaitan. Pintu-pintu masuk syaitan dalam diri kita ni. Bila kita tutup hati, insya-Allah Allah akan tolong kita. Yang ketiga, sambung. Kita akan sambung ni dah nak maghrib ni. Dekat Sabah dah maghrib dah ni. Kita sambung insya-Allah. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kesempatan untuk kita sambung lagi. Kita akan bincang tentang tajuk ni. Tajuk ni penting lah insya-Allah. Dan kita akan hurai dengan lebih detail lagi ketika di daurah 27 hari bulan, insya-Allah kita akan ulas detail sikit lagi lah, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Saya minta maaf tak berapa prepare sangat petang ni. Duduk di tempat orang ni, di tengah jalan ni. Jadi kita baru ubah tempat. Jadi insya-Allah tempat saya parking tadi tu, rupa-rupanya dia orang dah pasang dah pun. Apa ni meja, kerusi semua tu saya ada sebelah sini sikit. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah tolong doa noh. Tolong doa untuk semua supaya kita semua ni sentiasa hidup dalam cahaya Allah, sentiasa hidup dan istiqamah dengan cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sentiasa minta doa supaya Allah bagi kesempurnaan cahaya. Kesempurnaan cahaya. Jadi kita kena tengok balik. Ada benda yang kita kena buat muhasabah. Jadi banyak kena buat muhasabah ni, banyak kan, banyak. Sebenarnya saya nak cakap kali lama tapi kesesuaian masa. Allah tak izin nak akhir ni barulah dapat gambaran, dapat pandangan supaya kita membincang tajuk syaitan ni, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fa wasikillahumma rabitataha wa adimuddaha wa hadiha subulaha
واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمت على الشهادة في سبيلك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Kalau ada kesempatan malam ni kita buat sikit lah kan. InsyaAllah kalau ada kesempatan. Kalau tak ada mungkin besok lah. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka yang masuk lambat tolong dengar daripada awal. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat. Baik, no?